Okey. Cikgu, saya jumpa kecil. Apa? Saya jumpa kecil. Kecil. Ada berapa perkataan awak jumpa? Cikgu, Ya, Nurul? saya jumpa cahaya. Saya jumpa cahaya. Kejap, Nurul. Nurul jumpa berapa perkataan? Ada berapa perkataan? Dua? Nah, apa dia? Saya baru jumpa dua. Okey, Cikgu, tak apa. cahaya dengan jarak. Jarak dan Cahaya. cahaya. Okey, betul. Jarak dan cahaya. Okey, kawan yang lain? Siapa nak cuba? Saya jumpa besar. Hakila. Hakila ke? Ada berapa perkataan yang jumpa? Dua. Dua juga. Okey, apa dia? Satu kecil, satu besar. Satu kecil, satu besar. Wah, hebat awak Ya, cikgu, saya. Besar tu saya buat ejaan mengundur. Awak boleh dapat Okey, bagus. Tahniah. Cikgu, Okey. saya. Okey, saya nama Kaisara Dulu. Ya. Okey, Kaisara dulu. Saya jumpa dua. Kaisara jumpa berapa? Dua. Dua juga. Okey, apa dia? Cahaya dan saiz. Cahaya dan Saiz. saiz. Okey. Tahniah, bagus. Alia Kaisara? Tiga. Oh, sorry. Okey. Apa dia Alia Maisara? Tiga. Jarak. Jarak. Kecil. Kecil. Satu lagi? Besar. Besar. Okey. Saya nak seorang lagi. Siapa? Saya. Okey, Mama Ifan. Saya. Mama Tujuh. Ifan. Berapa Mama Ifan nak jumpa? Cikgu, saya. Tiga. Okey, satu. Saya. Tujuh. Biar betul. Oh, ada surat untuk you. Ulang. Tujuh. Cikgu, saya. Cikgu, saya. Yang kedua Mama Ifan. Cikgu, saya. Saya. Okey. Saya. Saya. Okey, Kaisara nak cuba sekali lagi ya. Berapa perkataan awak jumpa sekarang? Dua. Dua lagi. Dua juga. Okey, apa dia? Jarak. Jarak. Kaset. Apa? Satu lagi. Kecil. Terus. Okey. Perkataan yang selain daripada kawan-kawan awak dah bagi, ada siapa yang jumpa? Cikgu, saya. 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 Hakim. Saya. Mana Hakim tadi? Legap. Okey. Legap. Wah, baguslah Hakim jumpa legap. Okey. Saya. Okey, nanti kita ada soalan lain pula ya. Okey, cikgu akan bagi tahu jawapan. Ada 8 perkataan yang tersembunyi. Ya. Sebut ni lah. Okey, cikgu akan bagi jawapan dia Okey, yang color warna hijau tu jawapan dia. Okey, jawapan. Yang ni screen. Okey, yang kedua legap. Yang ketiga objek. Yang keempat cahaya. Yang kelima yang mengundur saya cakap susah juga kan? Okey. Perkataan dia besar. Terusnya jarak. Dan yang ini saiz. Dan bawah sekali kecil. Okey?
Okey. Okey, Tania. Kamu kena lihat satu video yang akan dapatkan. Kamu kena tonton dan fahami video itu dengan baik. Lepas itu kita akan tanya beberapa soalan yang mudah. Paparkan ni lah. Okey. Baik. Okey ya. Ya. Nah, jangan kasih. Macam baju dia apa semua. Ingat on audio ni.
Okey. Cikgu tanya beberapa soalan. Okey, soalan yang pertama. Bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Siapa nak jawab? Objek pepejal. Objek apa? Soalan yang tepat. Saya Okey, cuba. berada cahaya dihalang oleh objek yang bersifat tegak. Okey, Muhammad Ifan kan? Ya. Okey, Tania. Okey, soalan pertama jawapan dia. Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Okey, soalan yang kedua. Bagaimanakah pergerakan alur cahaya yang dapat kamu perhatikan? Siapa? Boleh raise hand ataupun boleh chat pun boleh. Aisyah, cuba. Bagaimanakah pergerakan? Kata kunci dia pergerakan. Ya? Bagaimana cahaya itu bergerak? Saya dengar tu jawapan awak apa? Cahaya bergerak. Saya bergerak ke arah. Saya bergerak. Macam mana cahaya tadi bergerak? Saya bergerak ke dinding. Ya? Saya bergerak di Lurus, Saya bergerak. lurus ke bengkok-bengkok? Lurus. Betul. Okey. Jadi pergerakan cahaya bergerak lurus. Okey, soalan saya yang ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan objek? Bukan pepejal Siapa nak cuba? Novel ke? Apa cikgu? Apa yang dimaksudkan dengan objek legap? Saya nak cuba. Saya tu siapa? Legap ialah Okey. adalah benda yang cahaya tidak boleh. Cahaya yang tidak boleh? Kita membus. Nampak sikit lagi. Cahaya yang tidak boleh? Ya, tak boleh ditembus. Di? Boleh ditembusi. Ditembus. Bagus. Okey, saya ulang balik. Objek legap tu adalah objek yang tidak membenarkan cahaya melaluinya. Jadi kita panggil objek tu adalah objek legap. Bukan pepejal istilah dia legap. Nak menghasilkan bayang-bayang, objek tu mesti objek legap. Okey, soalan cikgu yang terakhir untuk video tadi lah. Okey, apakah warna bayang-bayang yang terhasil? Ifan Hakim? Saya cikgu, saya. Bagi cikgu nak dengar suara Ifan Hakim tu. Betul. Ifan Hakim? Ya, Batisha. Batisha angkat tangan tadi kan? Okey, ya. Saya angkat dulu. Yang
Hitam, cikgu. Hitam. Hitam. Ada warna putih. Okey, dia warna gelap dan warna hitam lah. Cikgu akan teruskan pada penerangan sedikit lah ya. Okey. Hari ini, cikgu harap sangat awak boleh dapat 3 perkara ni. Okey, yang pertama, awak tahu bahawa bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dihalang. Bayang-bayang tidak terbentuk dengan jelas ataupun tiada bayang-bayang. Dan itu definisi objek legap. Objek legap adalah objek yang membenarkan cahaya melaluinya. Dan yang ketiga, awak dapat tahu bahawa jika jarak objek dekat dengan sumber cahaya, saiz bayang-bayang yang terhasil akan lebih besar. Kalau sebaliknya, jarak jauh dari sumber cahaya dengan objek tadi, tunjukkan nanti ya. Okey, seterusnya, sebelum kita tengok faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, kita kena yang boleh awak mengetahui apa yang dikatakan bayang-bayang. Yang pertama, bayang cek juga bayang-bayang yang kalau bentuk bayang-bayang, cikgu akan terangkan sesi yang lain. Okey, yang ini yang cikgu cakap tadi adalah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang ada 2 faktor. Satu, jarak objek dari sumber cahaya. Faktor yang kedua, jarak objek dari skrin. Cikgu akan tunjukkan. Tapi beri cikgu masa sikit untuk cikgu set up sikit untuk buat demo awak. Okey. Okey ya. Kau boleh lihat pada kejap ya, saya tutup dulu. Kejap. Beri saya masa setting yang kedua. Okey. Awak boleh lihat satu lagi yang saya tunjuk ni. Boleh nampak? Okey. Yang ini adalah aktiviti awak yang saya suruh buat pagi-pagi. Cikgu tak nampak. Nampak? Sekejap. Sabar. Sekejap. Gambar cikgu je. Nampak gambar cikgu je? Cikgu tak nampak. Okey. Nampak? Tak. Tak nampak juga? Tak. Okey, sekejap. Tak. Nampak gambar? Sekejap ya. Tak nampak. Cikgu tak ada. Sabar. Okey, sabar ya. Cikgu. Sekejap. Tadi cikgu test boleh.
Okey, nampak tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Nampak. Ha, tak nampak juga. Tak nampak. 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 Nampak muka. Nampak apa? Nampak gambar cikgu je. Macam mana? Tadi ni sekarang. Okey dah. Itulah. Tu tadi kan? Okey. Sekejap. Cikgu cuba cara lain. Sekejap ya, sabar ya. Kami tadi cikgu masa lah. Okey, terima kasih. Dah nampak muka cikgu dah. Okey, kejap saya cuba cara lain lah. Cara cikgu. Tak. Nampak cikgu. Tak. Ni gambar cikgu. Okey, tak apa. Okey, saya cuba cara. Okey. Nampak. Okey, sekarang nampak bahan yang saya tunjuk ni? Nampak. Cikgu ni. Ya. Macam mana ya? Okey, nampak kotak saya dah balut dengan kertas putih? Nampak. Okey, jadi kotak ni adalah mewakili skrin ni. Okey, yang ini adalah objek legap. Okey, sekarang kita nak uji. Cikgu tak nampak. Itulah tadi saya itulah. Sekarang nampak? Nampak. Pak. Nampak. Okey. Tak. Nampak. Tak nampak. Nampak. Okey. Nanti saya kita pergi yang lain dulu. Saya cuba settlekan yang tu Sorry. Okey. Sekejap ya. Okey. Ini nampak? Tak. Aku nampak ni. Tak. Okey, saya terangkan dulu. Saya terangkan semula. Tak. Tak nampak. Tak apa. Ambil masa sebab line tak berapa okey kat tempat saya. Tak. Okey. Okey. Yang demo tu saya tangguh dulu. Okey. Sekejap saya nak. Problem. Sekejap ya. Okey. Saya terangkan dulu. Okey, tadi saya kata ada dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Yang pertama, jarak objek dengan sumber cahaya. Yang kedua, jarak objek dari skrin. Jadi, jika semakin jauh jarak objek dari sumber cahaya, semakin kecil saiz bayang-bayang. Okey, kalau jarak objek dari sumber cahaya semakin dekat, jadi saiz bayang-bayang akan semakin besar. Okey, itu kalau dari segi jarak objek dari sumber cahaya. Okey, sumber cahaya adalah lampu sulur ya. Okey, faktor yang kedua. Jarak objek dari skrin. Skrin tu maksud dia dinding yang awak buat uji kaji tu. Dinding yang berwarna putih yang memaparkan bayang-bayang. Itu kita panggil skrin.
Jadi jika jarak objek dari skrin jauh, jadi saiz bayang-bayang adalah besar. Yang kedua, yang ni semakin dekat jarak objek dari skrin, saiz bayang-bayang akan kecil. Okey, sepatutnya cikgu kena tunjuk ke awak demo. Awak nampak lihat saiz bayang-bayang tu besar, semakin kecil. Tapi cikgu tak dapat nak tunjuk. Nanti kalau ada masa cikgu cuba lagi Okey. Yang satu tips, cikgu nak beri satu tips. Macam mana awak nak ingat? Macam mana saiz bayang tu bertambah besar ataupun bertambah kecil. Okey, jadi yang ni ada tips lah. Cuba tengok tips saya beri tu. Okey, lampu cahaya, sumber cahaya kita anggap dia ibu. Okey, ni hati kan. Jadi maksud dia semakin dekat anak dengan ibu, hati kita akan gembira. Bila gembira, hati kita bertambah besar. Ini kita aplikasikan dalam saiz bayang. Maksud dia, kalau kita kalau objek makin dekat dengan sumber cahaya, maksud dia saiz bayang-bayang Bertambah. bertambah apa? Aduh, benar tak? Bertambah besar. Bertambah kecil. Bertambah kecil? Kalau dekat kita gembira kan? Bertambah besar. Okey, kalau tips yang kedua. Okey, jika anak berjauhan dengan ibu, hati akan rasa sedih. Hati jadi kecil ke jadi besar? Kecil. Kecil maksudnya bayang tu kecil. Okey, saya tanya balik. Kita aplikasikan balik. Jika sumber cahaya jauh daripada objek, Kecil. bayang kan? Kecil. Okey, sekarang awak faham? Kecil Okey. Teorinya awak dah dapat lah. Okey, sebelum saya bagi tips macam mana buat kesimpulan, kita akan tengok dan bincangkan jawapan modul yang saya beri. Semua dah siap ke? Semua dah siap? Okey, kita siap. Okey, ini modul awak kan? Betul. Inilah watak-watak yang dah gunting dan tampan. Okey, boleh. Kalau siapa boleh tunjukkan tak watak awak yang awak dah buat? Tunjuk dekat cikgu. Mana watak awak? Mana? Tunjukkan. Ada tak? Bagi dia tunjukkan saya watak dia. Dia buat 7 watak ni. Bukan. Bagus. Apa lagi tu? Tunjukkan. Cikgu saya dah tunjuk. Okey, tahniah. Okey, gunakan tak watak yang awak buat tu untuk kaji saiz bayang-bayang. Okey, awak guna tak watak tadi? Guna. Okey, bagus. Kita bincang jawapan. Boleh kita bincang jawapan? Boleh. Okey. Buat nak. Okey, cikgu baca satu-satu dulu. Okey, saiz bayang-bayang dan lampu sulur. Ini aktiviti yang saya suruh awak siasat. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. Template wayang kulit, watak wayang awak ni,
ada 7 watak. Awak boleh pilih mana satu watak yang awak suka untuk bertambah ataupun berkurang. Okey. Batang aiskrim, saya tengok tadi ada yang tunjuk kat saya, dia tak ada mungkin kat rumah batang aiskrim, tapi kerana kreativiti dia, dia gunakan lidi sate saya rasa dia tunjuk kat saya kan. Bagus, walaupun tak ada batang aiskrim tapi dia boleh gunakan bahan lain. Janji batang. Ya. Janji batang. Jadi boleh lekatkan. Bahan yang ketiga yang sangat penting adalah sumber cahaya, iaitu lampu sulur. Kalau tak ada lampu sulur, awak bayang-bayang tak akan terhasil. Ya. Okey. Kaedah dia, kalau awak nak Pakai lilin tak boleh je. apa? Pakai lilin? Ya, Najmi kata. Boleh. Jadi awak boleh lekatkan watak-watak tu. Okey? Nanti saya nak tanya, kalau pakai itu berkurang. Macam tu Kan, Nazmi? Okey, kita akan pergi. Kaedah dia, pertama tadi awak gunting dan lekatkan watak pada batang aiskrim. Yang kedua, letakkan lampu suhu atas meja. Dekatkan watak tadi ke dinding dan buat pemerhatian. Pemerhatian ada saiz bayang-bayang sahaja. Sama ada saiz tu dia semakin besar ataupun semakin kecil. Okey? Dan sekali dekatkan watak tadi menghampiri lampu sulur dan membuat pemerhatian terhadap saiz bayang-bayang yang terhasil. Dan ini awak kena buat baru awak boleh jawab keputusan. Okey? Buat tadi saya akan tanyalah sama ada guna batang aiskrim ke, lidi sate ke, lilin ke, dia punya saiz bayang-bayang, jawapan dia mesti sama. Sama ada dia besar ataupun kecil. Okey, kita mula Saya nak tanya Najmi dulu. Najmi ada? Ada. Najmi, jawapan awak. Yang pertama dulu, apabila watak didekatkan dengan dinding, saiz bayang-bayang Besar. besar, Ya. Kecil. besar ke kecil? Okay. Ni Najmi buat ke tak? Buat. Buat. Itulah saya nak tunjuk. Saya... Kenapa kalau buat salah? Itulah kan. Patutnya dah buat mesti betul. Okey, Akila. Sorry. Akila. Atau Kaisara. Buat kan? Buat. Buat mesti betul kan? So, jawapan Kaisara. Saya nak jawapan Kaisara. Saiz bayang-bayang. Saiz bayang-bayang besar atau kecil? Bila objek dekat dengan dinding. Kecil. Okey. Kecil Ya. Okey. Kalau awak boleh juga tanya tu boleh cuba. Awak ada watak dalam sulur kan? Ada. Boleh cuba. Pastikan jawapan awak betul. Okey. Untuk keputusan yang kedua, apabila besar ke kecil? Besar. Betul. Besar. Ramai jawab. Okey. Jawab soalan di bawah. Kalau yang ni awak dapat jawab betul, maksudnya tahap pemasaran awak dah sah. Dah isi 5 Okey.
Kerana cahaya gerak lurus objek yang bersifat sinar. Objek yang Legap. 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 Okey, siapa nak beritahu jawapan Irfan Hakim betul tepat ke ataupun ada jawapan lain? Jawapan lain. Jawapan lain. Okey, Batrisha. Jawapan awak? Oleh objek yang bersifat Ulang boleh? Kerana cahaya? Batrisha? Siapa ya? Bagi peluang pada Batrisha. Mana dihalang oleh dihalang oleh objek yang bersifat legap. okey. Jadi jawapan dia bergerak lurus tu salah ya. Jadi yang betul adalah dihalang. Okey, cahaya dihalang oleh objek yang bersifat legap. Okey. Selesai salah satu. Soalan 2. Semakin apa jarak dengan dinding, semakin bertambah saiz yang terhasil. Alia Maisara, boleh jawab? Okey, Alia Maisara cuba. Tak apa, kita ambil jawapan Alia Maisara. Semakin jauh Okey, semakin jauh. Okey. Jarak antara okey, objek dengan bayang. Okey, ada siapa nak bantu ke nak kata betul atau salah? betul. Okey. Sepakat cakap betul? Macam mana? Yang mana? Nombor Nombor 2. 2. Makin jauh jarak antara objek legap dengan dinding, makin Okey. bayang yang terhasil. Boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak cakap tadi kita guna watak pun boleh. Okey? Okey. Lagi. Ya ada. Tak ada. Betul tak yang saya? Ya. Pandai Hakim. Hakim pandai. Pandai. Okey, alhamdulillah. Sekejap saya tanda Hakim kehadiran Hakim. Ya, bagi tengok.
Okey, sebelum kita ke aktiviti seterusnya, ada tak soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kita akan slide yang seterusnya ya. Okey. Ya? Okey. Ya ni. Oh, saya nak jawab. Tak nampak. Boleh klik dekat tu, dia jadi besar. Kat mana? Okey. Minggu lepas, Najmi ada tanya saya kan? Cikgu macam mana nak buat ayat kesimpulan? Lepas tu soalan dia yang kedua. Cikgu kesimpulan nak jawab sama dengan hipotesis tak? Sama tak dengan hubungan? Okey, minggu ni cikgu jawabkan. Okey, sekarang cikgu bagi tips macam mana nak jawab soalan kesimpulan. Okey, ada 3 tips macam mana nak bina ayat kesimpulan ni awak dengar baik-baiklah supaya awak boleh bina ayat kesimpulan. Okey. Okey. Yang pertama, kena pasti pemboleh ubah. Dalam jadual, ni jadual Okey, ada pemboleh ubah yang diberi. Yang pertama, pada kolom yang pertama ni, jarak objek dengan lampu sulung. Itu pemboleh ubah yang pertama, yang kita namakan pemboleh ubah manipulasi. Kena pasti pemboleh ubah dulu. Berapa pemboleh ubah? Mesti ada 2. Okey? Okey, pemboleh ubah yang kedua pada kolom yang kedua ni. Okey, yang kedua yang paling hujung, saiz bayang-bayang. Yang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, kat sini cikgu tulis jarak objek dengan lampu. Okey. Itu jarak objek dengan lampu sulung adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ambil balik yang ni. Ambil semua ayat tu. Saiz bayang. Okey. Jadi, dah tentukan 2 pemboleh ubah. Tentukan corak pula. Corak ni sama ada dia bertambah atau berkurang. Okey. Corak yang pertama untuk pemboleh ubah manipulasi ni. Jarak objek dengan lampu sulung. Awak tengok 5 cm kepada 10 cm. 5 kepada 10 tu apa corak dia? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Okey, betul. Bertambah. Ini corak nanti awak nak guna ni. Macam mana nak bina kesimpulan. Okey. Jadi untuk pemboleh ubah yang kedua, cikgu tulis kat sini pula. Bertambah. Okay. Jadi pemboleh ubah yang kedua saiz bayang-bayang. Daripada besar, yang pertama dia kecil. Besar ke Yes, berkurang. Okey. Jadi daripada maklumat
dengan corak, baru boleh bina kesimpulan. Ayat gunakan perkataan semakin. Yang ni awak tengok yang ni. Bahagian yang saya tunjuk ni lah. Okey. Jadi semakin ni corak. Corak yang pertama tadi bertambah, betul? Betul. Okay, lepas ni saya nak suruh bina ayat Okey. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu suluh. Itu ayat yang pertama. Ayat yang boleh ubah yang kedua. Semakin aku corak Kecil. tak, kita guna semakin kecil ataupun semakin berkurang. Yes, semakin berkurang. Saya bayar. Cepat awak dapat ya. Okey, Nazmi yang tanya soalan saya minggu lepas. Boleh tak? Boleh tak bagi saya ayat kesimpulan berdasarkan jadual? Najmi dah hang lah tu. Lain tak buat siapa? Najmi nak cuba ke? Saya bagi kawan lain? Nak. Boleh. Tu saya dah bimbing dah tu. Okey, siapa boleh bantu? Guna ayat semakin. Semakin corak pun boleh ubah. Semakin corak pun boleh ubah. Siapa boleh? Cuba saya bantu. Kalau nak tulis dulu, saya bagi peluang. Okey, Najmi angkat tangan. Okey, Najmi. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu suluh, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, siapa nak ulang? Betul. Betul jawapan Najmi. Tahniah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey, Sarah nak cuba? Anak. Cuba. Tak boleh fikir lagi. Tak boleh fikir lagi? Cikgu dah bantu tu. Okey, semakin apa? Bertambah. Okey, semakin bertambah. Jarak objek dengan lampu suluh. Okey, teruskan. Semakin berkurang saiz bayang-bayang. Semakin bertambah. Nopal cuba Nopal. Semakin bertambah. Nopal, lain tak clear ya? Tak clear. Okey. Dia dah tutup mic dah. Okey. Makin bertambah objek lagi. Semakin bertambah. Nopal, Opa, boleh tak? Cikgu tunggu tak apa. Awak buka kamera, saya tak dapat kenal awak. Kadang-kadang awak masuk melalui akaun ibu awak kan? Awak buka kamera tu, saya nampak. Siapa boleh cuba? Irfan Hakim dari tadi senyap je. Opa. Nak jawab tak? Opa nak kat cepat. Ke Mama Irfan tu nak cakap apa? Saya nak seorang les. Bina kesimpulan.
Kena guna apa? Kena guna apa? Okey, awak ambil pensel. Kita tulis sama-sama. Boleh? Okey kan? Okey, Najmi boleh bantu. Okey. Okey, saya sabar. Okey, boleh. Mula ayat apa? Semakin. Okey. Semakin corak dia besar tu bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey. Sorry. Semakin bertambah. Semakin bertambah. Pengubah dia? Jarak. Objek. Jarak objek. Dengan lampu suluh. Okey. Yang kedua. Apa cikgu? Cikgu tak dengar. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu. Itu pembeli ubah pertama kan? Yang kedua, semakin apa corak dia? Kat sini tengok. Okey, kurang. Boleh ubah bergerak balas dia? Kurang? Saya baca dekat chat tu Najmi ada bagi. Okey, semakin berkurang. Berkurang apa? Boleh ubah bergerak balas. Jarak objek. Itu manipulasi. Yang kedua, boleh ubah kedua. Saiz bayar-bayar. Ya, saiz bayar. Okey, boleh? Boleh. Nampak jawapan kan? Nampak. Okay. Boleh bacakan tak? Boleh. Okay, bacakan. Boleh. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu suluh. Semakin berkurang saiz bayar. Okey, tahniah. Berikan. Okey. Lepas ni boleh buat kesimpulan. Boleh. Untuk aktiviti yang seterusnya. Ini permainan yang terakhir untuk malam ni. Cikgu, saya tahu. Awak tahu? Saya tahu. Okey. Okey. Cikgu saya. Kejap. Cikgu terangkan dulu. Okey. Okey, ni permainan kedua ni. Dengar cikgu terangkan dulu. Okey. Permainan kedua ni adalah kamu kena baca teks yang hurufnya terbalik ni. Di hadapan cermin. Dan tulis ayat. Supaya dia jadi satu. Kan? Cikgu boleh. Ada yang dah tunjuk tu. Boleh tunjukkan. Dapat jawapan Dapat. Awak, okey. Satu saya nak tanya. Awak baca jawapan di dalam cermin tu ke ataupun awak baca sendiri, awak taksir sendiri dekat teks? Baca cermin. Awak tak boleh baca sendiri. Nak lebih mudah, pantas, cepat, awak tengok tu sebab dia kata di hadapan cermin. So awak tengok cermin, awak boleh baca dengan cepat, pantas dan lancar. Betul? Ya. Saya dengan satu macam ini. Betul tak?
sambil saya tulis. Oh, sambil tengok sambil tulis. Okey. Hakim boleh buat tak? Aktiviti permainan. Okey, baguslah Hakim hari ni. Okey, saya nak Hakila boleh bacakan teks? Boleh. Okey. Nak baca, semua nak baca. Okey, kita bagi peluang pada Hakila. Lepas ni saya suruh yang lain Saya nak lelaki pula. Okey, Hakila boleh bacakan? Pantulan cahaya apabila cahaya terkena pada permukaan yang licin dan berkilat. Antara kegunaan fenomena pantulan cahaya ialah cermin sisi kenderaan. Kita memerlukan cahaya untuk melihat imej wajah cermin. Okey, ada yang tertinggal tu Hakila. Ya, betul. Okey, ada. Saya tahu. Kan ada perkataan yang tertinggal. Iaitu cermin muka dan cermin pandang belakang. Okey, saya nak tanya Hakila ya. Bagus. Okey, saya nak yang kedua. Saya. Alia Masyara. Saya. Okey, Alia Masyara. Kita dengar suara Alia Masyara dulu. Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya terkena pada permukaan dan berkilat. Antara penggunaan fenomena pantulan cahaya dan dimensi kenderaan. Cermin dan pandang belakang kenderaan. Kita memerlukan cahaya untuk melihat imej wajah kita di cermin. Okey, ada perkataan tertinggal tak? Tak ada. Tak ada. Semua perfect, 100% lengkap. Okey, saya nak seorang pelakon lelaki. Siapa? Saya. Okey, Muhammad Ifan cakap saya dulu tadi kan? Okey, bacakan. Pantulan cahaya berlaku apabila cahaya terkena pada permukaan yang licin dan berkilat. Antara kegunaan fenomena pantulan cahaya ialah cermin sisi kenderaan, cermin muka dan cermin pandang belakang kenderaan. Kita memerlukan cahaya untuk melihat imej wajah di cermin. Okey, ada tak perkataan tertinggal? Ada. Ada. Apa dia? Tak. Tak ada kan? Okey, tahniah Muhammad Ifan. Okey. Saya nak tanya satu soalan berdasarkan teks dan situasi yang kita buat ni. Apakah sifat cahaya pada situasi ini? Bergerak Cahaya? bergerak dulu. Okey, saya bagi clue Sifat cahaya ada 3. Yang pertama, cahaya bergerak lurus. Yang kedua, cahaya boleh dipantulkan. Yang ketiga, cahaya boleh dibiaskan. Antara Cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan. Betul. Okey, awak lihat pada tadi cermin untuk dapatkan jawapan kan? Jadi kat situ cahaya dipantulkan pada cermin. Terus awak boleh lihat jawapan di cermin. Jadi sifat cahayanya adalah cahaya boleh dipantulkan. Ini adalah yang akan kita bincangkan
pada sesi PDPR yang akan datang lah. Sebelum tu saya nak awak cari jawapan. Saya bagi ni, okey, sebelum tu ni jawapan dia. Ni dekat cermin lah. Okey, baru awak dapat. Ni saya ambil gambar ni dekat cermin. Pantulan cahaya dan awak boleh baca teks dengan lancar dan cepat. Okey, soalan saya yang perlu awak cari. Awak tengok modul awak Ni. Dia buka modul dia. Ni. Ni, saya nak awak cari maklumat ni. Okey. Nanti sesi saya nak tanya. Mengapa tulisan pada truk bomba dan ambulans ditulis secara terbalik? Ini tugasan awak. Mak boleh kata. Nanti bukan awak simpan, awak cari. Saya nak jawapan yang tepat Boleh? Boleh. Okey. Nak tulis kat mana cikgu? Awak simpan je jawapan. Nanti minggu depan saya bagi, bukan minggu depan, lepas cuti nanti saya bagi modul baru. Boleh? Nanti awak tulis jawapan awak. Awak boleh internet ke? Okey. Aku nak cuba sekali lagi lah. Nak tunjuk demo saiz bayang-bayang tu. Okey, awak bagi tu boleh? Kita ada dalam 15 minit. Cikgu cuba sekali lagi kalau boleh Awak bersabar Awak boleh mute. Sementara saya cari penyelesaian macam mana. Sebab saya dah test tadi, saya tak boleh pula keluar. Okey, awak boleh lihat ni? Boleh. Atau tidak? Tak nampak. Tak nampak. Awak cuba klik dekat saya punya audio. Tak ke? Kat mana? Kat mana? Okay. Sekarang boleh nampak? Tak nampak. Nampak juga. Okey, saya minta maaf. Hari ni saya tak boleh buat demo. Nanti saya cuba lagi. Minggu depan saya akan cuba Cikgu. Ya. Tunggu buka sekolah. Minggu depan kita cuti kan? 2 minggu. Kalau kita bersemuka ataupun kita teruskan PDPR ke, saya akan cuba lagi lah. Baik. Okey, saya minta maaf saya tak boleh nak buat demo hari ni. Apa cikgu? Tapi awak faham kan? Faham. Okey, sekarang ni saya nak siapa yang boleh buat kesimpulan ataupun apa yang awak dapat
boleh. Boleh. Tak, apa yang awak dapat hari ini? Apa yang awak pelajari? Belajar tentang bayang-bayang. Okey, apa yang awak tahu tentang bayang-bayang? Cahaya bergerak lurus. Okey, satu, cahaya bergerak lurus. Okey, yang kedua? Cahaya terhalang oleh objek. Oleh objek? Tegak. Gegap. Okey, betul. Lagi, apa lagi? Semakin bertambah, Makin bertambah. apa? Semakin bertambah jarak, Makin bertambah jarak objek dengan objek. semakin Bertambah jarak objek dengan bayang-bayang. okey. Saya rumuskan balik apa yang Hakilah dapat tu sebut tadi. Semakin bertambah jarak objek dengan lampu sulur atau sumber cahaya, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Okey, boleh? Boleh. Okey, sebelum saya tutup sesi ni, ada apa-apa yang nak tanya? Tak ada. Saya nak tanya, dia sekolah bila hantar? Apa? Kerja sekolah bila hantar? Okey, kerja sekolah yang ni. Okey. Macam biasa, hari Sabtu. Minggu depan. Okey. Okey, pastikan kerja awak tadi awak semak balik. Baik. Kalau silap, awak boleh buat pembetulan sebelum awak hantar kat saya lah. Baik. Okey, ada soalan lagi? Ada. Tak ada. Okey. Okey, cikgu nak buat penutup. Okey, sekian dahulu untuk kali ini. Jadi, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua kerana hadir dalam Google Meet kita untuk kelas sains. Baik. Saya Maya. Okey, dan cikgu ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai PPDJJ yang setia menunggu hingga habis sesi kita. Cikgu Jamaluddin dan Cikgu Sadini. Begitu juga dengan Cikgu Ana. Okey, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf atas kekurangan yang saya lakukan hari ini. Yang baik itu dari Allah, yang kekurangan itu dari diri saya sendirilah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi. Bye. Okay. Hari Raya. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Cikgu. Jaga kesihatan. Cikgu. Duduk rumah. Terima kasih. Cikgu. Okay, bye-bye. Assalamualaikum cikgu. Bye. Okay. Okay, awak boleh left Terima kasih cikgu. Sama-sama.